Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi ruang masa dan diberi kesihatan yang baik untuk kita menyambung kelas dalam talian kita setelah kita berehat lebih kurang sempena dengan cuti sekolah. Sebenarnya saya tak ada di sinilah, saya outstation sekejap. So malam ni kita diberi kesempatan untuk kita sambung lah. Suara saya sedikit serak sebab saya nak kata tak sihat tu okey je, cuma ialah mungkin tidak full kesihatan. Saya pun hari ni ada program 6 jam. Tadi saya mengajar faraid sehingga ke peringkat berlapis-lapis. Tapi tak apalah. Boleh lagi sambung sedikit pada malam ni. Cuma suara serak lah. So kita masuk perbincangan kita ke kita panggil isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan kita hari ini kita sambung ke Mahkamah Syariah lawan pusaka kecil. Mahkamah Syariah lawan pusaka kecil. Kebanyakan isu yang saya kongsikan adalah berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Dan berdasarkan isu Mahkamah Syariah lawan pusaka kecil ni, saya besarkan topik ini dan saya tulis kertas kerja lah yang saya share dalam Icon Shal 2023 tu. Sebenarnya isunya ialah isu konflik antara tuntutan harta pusaka di Mahkamah Syariah dan tuntutan harta pusaka di federal, di peringkat persekutuan, sama ada di Mahkamah Tinggi ataupun di pusaka kecil. Tuntutan harta pusaka di Malaysia ini, kita menggunakan pengurusan harta pusaka itu di kita kata peringkat persekutuan, tetapi pengesahan perakuan pewarisan ataupun pengesahan instrumen seperti wakaf, instrumen hibah, instrumen harta pencarian, itu semua di Mahkamah Syariah. So terdapat kes yang apabila berlaku kematian, ada pihak yang membuat permohonan pengesahan di Mahkamah Syariah. Contoh yang realnya, dia ini real pun saya tak boleh nak cerita betul-betul real lah. Sebab kita panggil confidential between client dengan peguam. Mana lebih kurangnya contohnya ialah si isteri satu dokumen hibah ditandatangani antara si mati dengan isteri kedua menghibahkan rumah, tetapi tiada pindah milik kepada penerima hibah. So apabila suami meninggal, maka isteri kedua buat permohonan pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Dalam masa yang sama, anak-anak ataupun keluarga isteri pertama, dia buat permohonan pusaka kecil di unit pembahagian pusaka kecil. Jadi unit pembahagian pusaka kecil ni dia simple lah. Barang A
So keluarga isteri pertama ni pun dia tak tipu waris. Maknanya dia declare lah si mati meninggalkan waris isteri dan sebagainya lah. So bila terima notis borandi pun, notis borandi dia hantar mengikut alamat yang ditulis pada borang lah. Tetapi isteri kedua dah tak ada kat situ. So alamat pada borang tu alamat rumah yang dia orang tinggal lah. Yang isteri kedua tinggal bersama dengan arwah suami tu. Tapi bila dah arwah suami meninggal, dia tak duduk lah rumah tu. Sebab rumah tu dia jadi macam tak best lah. Sebab dia dah mati suami dia. So dia balik kampung je lah. Dia balik kampung. Dan dia buat permohonan pengesahan hibah tu di kampung dia. Dah dia balik ke kampung dia. Dia buat di kampung dia di tempat yang lain lah. Contohnya dia buat di Johor ke. Sedangkan pusaka kecil tu dibuat di Selangor. Macam tu lah lebih kurang. So borandi tu dia hantar di rumah dia di Selangor tu lah. Tapi manalah dia terima sebab dia tak ada kat situ. So pusaka kecil dia tidak menghalang bicara pusaka kecil sama ada waris tak hadir. Sebab pihak-pihak yang hadir itu memohon supaya kita panggil pembahagian secara faraid. So dia bukannya nak pohon tolak hak apa semua. Dia kata seorang je tak hadir. Dan isteri kedua tak hadir dan tak sign borang DDA. So tak ada isu pun. So pegawai pusaka melihat, ialah pegawai pusaka dia kalau tak ada borang DDA pun tak hadir, dia boleh teruskan sebab pembahagian dalam mengikut faraid. So bagi pegawai pusaka dia tidak menjejaskan hak waris. So dia bagilah borang pembahagian mengikut faraid. So dapatlah dekat isteri kedua 1/16 atas rumah tu. So pada masa tu isteri kedua sedang fight untuk pengesahan hibah. Waris-waris yang lain tu dijadikan defender. So walaupun mereka ini tahu mereka menjadi defender disaman apa semua, mereka mau wadak je. Kan? Wadak je sebab dia dah proceed di pusaka kecil. So pendengaran sebelah pihak di mahkamah syariah juga pendengaran sebelah pihak di pusaka kecil. So mahkamah syariah dia dapatlah perintah pengesahan hibah. So gembiralah dia dapat perintah pengesahan hibah, solat hajat, sujud syukur dan sebagainya. So apabila dibawa perintah pengesahan hibah itu untuk didaftarkan, perintah pengesahan hibah nak didaftar tu pun satu isu juga sebenarnya. Kan sama ada dibuat vesting order ataupun dibawa ke pusaka kecil lah. So barulah dibuat satu carian dan didapati nama tu sudah pun turun milik akibat kematian berdasarkan borang E kepada semua waris-waris yang mati, dan nama penerima hibah isteri kedua tu adalah 1/16 lah. Sebab dia mendapat secara faraid. So ini boleh berlaku apabila pihak-pihak mengambil kesempatan terhadap kelompangan undang-undang pengurusan harta pusaka di Malaysia. Nak disalahkan pusaka kecil pun sebab dia kata keterangan daripada waris-waris tak ada apa-apa isu lah. Nak dikatakan kalau nak blame mahkamah syariah pun, mahkamah syariah dia berjalan macam tu je lah. Dia mana ada kuasa untuk menyekat pentadbiran pusaka di tempat yang lain. Macam tu. Tapi kalau nak kira kesilapan yang berlaku ialah kerana isteri kedua ni tidak memfailkan caveat pusaka. Tapi saya tidak highlight sangat pasal kesilapan tu. Kalau saya highlight pasal kesilapan tu nanti seolah-olah saya blame peguam syar'i dia yang tidak advise dia. Peguam syar'i dia peguam syar'i lah, bukan peguam sivil. Dia kata dia mana tahu pasal caveat pusaka. Dia peguam tak tahu, orang awam lagi lah tak tahu. Sebab benda dua sistem. Caveat pusaka tu di mahkamah sivil, dia kan buat kerja dia di mahkamah syariah saja. Itulah sehingga akan menjejaskan hak waris yang sepatutnya mendapat hak rumah tersebut satu persatu. So benda ni boleh berlaku, dan benda ni mungkin boleh berlaku lagi pada kes-kes yang lain. Kecuali dibuat beberapa improvement lah.
Nak dikatakan pusaka kecil perketatkan kan nanti semua nak borang DDA susah juga pusaka kecil. Memanglah kat situ ada waris sedikit berbohong lah. Dia berbohong bila pergi pusaka kecil, dia tak cerita benda tu sedang fight di mahkamah syariah. Sebab dia orang pun buat tak kisah je kan. Dia orang buat tak kisah je. Jadi isu ni menjadi, bagi saya ini satu isu besar. Sebab nak rectify benda ni, dia kena buat rayuan. Rayuan dari unit pembahagian pusaka kecil ke Mahkamah Tinggi. So secara teorinya, pihak-pihak yang tak berpuas hati, dia tak berpuas hatilah dengan perintah borang E tadi. Bukan sekadar perintah borang E, dah pindah milik, dah turun milik dah pun dalam geran tanah. So mana-mana pihak yang terkilan dengan perintah pegawai pembahagian pusaka, dia boleh memfailkan, kita panggil borang K2, dalam masa 14 hari daripada tarikh perintah. Ini pun jadi isu juga. Saya tak pasti malam ni ada ke tak pegawai-pegawai pusaka. Sebab kadang-kadang ada pegawai pusaka yang join kelas saya ni. Ataupun bukan pegawai pun mungkin adalah pihak-pihak daripada pejabat pusaka. Ialah ini pun kena improve lah. Macam mana kita nak filekan rayuan dalam masa 14 hari kalau perintah 2 bulan pun tak terima lagi. Tapi kita cakap senang, dia pun banyak kerja kan. So something need to be done jugalah. Ialah bila dah terima perintah tu pun dah 2 bulan. So confirm borang K2 sudah expired. Bukan borang K2 expired, maksud dia tempoh untuk memfailkan rayuan sudah pun di luar daripada tempoh masa lah. Jadi selalunya kalau rayuan daripada unit pusaka kecil ke Mahkamah Tinggi, kita kena minta leave dulu, minta permohonan kebenaran merayu di luar tempoh masa. Jarang, pengalaman saya tak pernah jumpa lah kalau file dalam tempoh masa. So nak filekan kebenaran ni maknanya panjang lah. Mula-mula kena filekan leave to appeal, kemudian baru appeal, kemudian kena rehearing. So leave to appeal, kebenaran merayu di luar tempoh masa tu kena ceritalah kenapa terlambat tadi. Kenapa terlambat, sebab bla 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 bla. Jadi sebab baru tahu selepas dapat perintah mengasan hibah, buat carian, tengok-tengok dah diturun milik, dah sudah pun ada perintah sebelum tu. Tapi defendant dia boleh lawan. Dia kata, kenapa you tak filekan caveat, contohnya caveat pusaka, bukan caveat persendirian atas tanah tu. So jadi rumit lah kepada pihak yang menang. Walaupun dah sujud syukur tadi ya, sujud syukur. Memanglah sujud syukur dah menang, tapi rupanya tak menang juga. Kerana adanya technical fighting ya. Sebelah yang sana tu pun dia ada isu dia juga. Dia ada isu jugalah, sebab memanglah dia tak baik antara dua madu. Kemudian dia adalah isu-isu dia, macam-macam lah isu yang dia nak justify, dia nak fight terhadap rumah tu. Tapi kalau ada isu sebenarnya, dia patut fight di mahkamah syariah lah kalau nak kata hibah tu tidak sah. Bukannya dia buat cara taktik macam ni. Tapi itulah tak tahulah. Saya pun tak tahu. Saya just cerita apa yang berlaku. Jadi ini antara isu-isu yang timbul lah di dalam sistem tadbiran harta pusaka yang di negara kita sekarang. So kebenaran merayu tempoh luar masa sekiranya dibenarkan, barulah kita kena filekan pula dalam masa 14 hari daripada tarikh perintah kebenaran merayu di luar tempoh masa itu dibenarkan. Kita filekan borang K2. Lepas filekan borang K2, sebelah pihak pusaka kecil akan filekan borang K1 dan sebagainya lah. Tapi benda ni dipindah. Dalam pindahan yang baru ni, dia tak ada K2, K1. Dia macam terus je lawyer ambil alih, dan lawyer akan filekan dia panggil apa, notis rayuan, memorandum rayuan, rekod rayuan. Dia akan berjalan seperti kaedah-kaedah mahkamah. Dia tak guna dah
borang-borang yang macam ni. Tapi buat masa sekarang ia masih lagi menggunakan style borang lah. Apabila pergi kepada Mahkamah Tinggi, kita pohon di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan perintah pusaka kecil, iaitu perintah borang E yang memberi perintah turun milik akibat kematian, kerana di sana terdapatnya perintah pengesahan hibah, maka perintah turun milik akibat kematian tu perlu dibatalkan. Tetapi Mahkamah Tinggi dia tak boleh lagi untuk bagi perintah rumah tu bagi kepada isteri kedua, tak boleh. Sebab bukan kuasa Mahkamah Tinggi. Kuasa Mahkamah Tinggi hanya membatalkan perintah unit pusaka kecil. Rumah tu akan dapatkan siapa? You kena rehearing. Sebab rayuan daripada pusaka kecil ke Mahkamah Tinggi dia bersifat mandamus, dia panggil mandamus and certiorari. Ia lebih kepada semakan kehakiman. Makna dia hanya membatalkan perintah tu, tapi dia tak bagi perintah rumah tu dapatkan siapa. Untuk bagi pula rumah tu kepada isteri kedua, dia hanya memerintahkan perintah borang E pusaka kecil tarikh sekian-sekian adalah dibatalkan, dan perintah seterusnya pihak kes ini diturunkan semula untuk perbicaraan semula di unit pembahagian pusaka kecil. So kena bicara pula di unit pembahagian pusaka kecil. So dah berapa kali bicara? 3 kali bicara. Mula-mula bicara untuk leave to appeal, kemudian appeal, merit appeal itu sendiri, kemudian rehearing dekat pusaka kecil. Sebab pusaka kecil pula akan bagi perintah borang E yang betul. Yang sekali lagi maknanya untuk rumah ni kena bagi dekat isteri kedua, kerana dia sudah pun dapat perintah pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. So 3 kali campurlah dengan dia nak dapatkan perintah pengesahan hibah di Mahkamah Syariah tadi 4 kali. So 4 kali ni macam mana dia punya proses? Macam mana dia punya proses? Memang kalaulah dia kahwin dengan suami baru, dia mungkin dah mengandung, lahir anak mengandung pula, baru habis. Mana nak cerita lamanya. Dan dia ada ke tak kos untuk bayar 4 bicara ni. So memang jeng. Memang jeng. Sebab kesilapan tidak memfailkan caveat pusaka yang menjadikan borang C itu putih di unit pembahagian pusaka kecil. Sepatutnya bila ada kes pusaka di Mahkamah Syariah, hendaklah juga interfere di Mahkamah Sivil dengan memfailkan borang caveat, borang 164 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012, supaya menjadikan borang C yang dikeluarkan oleh bahagian kuasa mati, BKM, bahagian kuasa mati, borang C kuning, barulah betul. Tapi itulah peguam syar'i tu, dia tak reti buat benda ni, tapi dia reti buat pengesahan hibah. Jadi dia tak tu. Tapi bukan kita nak memperkecilkan yang reti tak reti tu, tapi sistemnya macam tu. So kalau nak bergelut dengan benda ni, kena faham kedua-dua sistem tu. Barulah maknanya kepentingan anak guam tadi terjamin. Kalau tidak macam ni lah, dia kena pergi jadi letih. Itu kalau menang lah Pak. Sampai ke peringkat 4 tu lah sekali jadi malas untuk buat, dan akhirnya dia hanya berpuas hati dengan 1/16 dia je lah. Sebab isu tu. Itu antara isu yang perlu diperhatikan dan perlu improve lah. Isu seterusnya, isu ni pun baru aja ada kawan kita tanya. Kahwin, cerai, rujuk tanpa pendaftaran ataupun tanpa pengesahan. Unit pembahagian pusaka kecil dia tak ada bidang kuasa untuk mengesahkan perkahwinan ataupun mengesahkan perceraian ataupun rujuk yang tidak didaftarkan. Selalunya kahwin tak daftar. Masalah juga kahwin tak daftar. Sebab bila mati, dia nak hak dia tu sebagai isteri kedua, sedangkan perkahwinan itu tidak didaftarkan. Dah ada anak pun dengan isteri kedua apa semua. Anak pun sekolah, nama pun yalah, maknanya secara zahirnya tadi isu. Tapi bila berlaku kematian, tak bolehlah nak bagi pusaka dekat isteri kedua yang tidak yang berkahwin tidak didaftarkan. Ini macam tu.
Saya pun ada satu kes sekarang ni, polis lah. Saya pun baru tahu rupanya polis ni dia tak boleh kahwin dua. Itu penjian juga polis. Tak boleh kahwin dua. Kena buat something jugalah membenarkan polis untuk kahwin dua. Kagat askar boleh kahwin dua. Polis ni kenapa tak boleh kahwin dua? Jadi ramai je polis yang kahwin dua, tapi dia tak daftar lah. Sebab kalau dia daftar, dia kena tindakan disiplin dalaman. Kerana dia berlawanan dengan undang-undang polis tu lah. Saya tak tahulah. Cuma saya dapat tahu ni baru je. Apabila isteri kedua si mati ni seorang polis, dia jadi bergaduh lah dengan isteri pertama kan. Sebab isteri pertama kata, kita nak bagi cepat-cepat lah. Kalau you ada hak, sekarang ni pohon je lah untuk mendaftarkan perkahwinan tu. Yalah, dia sekarang ni mau nak pohon baru, dia jadi susah lah. Sebab dia seorang isteri yang naif lah kita kata. Dia duduk kat rumah je, suri rumah je, tak reti pun benda-benda macam ni. Kalau suami dia yang daftarkan, suami dia tu boleh katakan pandai lah sebab dia pegawai polis. Macam tu je lah. Bahasa mudahnya. Tapi suami yang pandai mati lah. Pandai pun tak boleh nak daftar lah sebab dia polis. Itu isu. Itu pun saya ingat saya nak tinggalkan macam tu je. Sebab tak boleh nak tunggu. Tak boleh nak tunggu isteri kedua tu. Saya kira dia bukan isteri. Cuma saya cakap dekat isteri pertama ni, duit tu kita reserve. Kita calculate dia sebagai isteri kedua yang sah. Tapi sebab kita nak cairkan benda tu, kita declare dulu dia tak ada isteri kedua. Dan tak ada anak daripada isteri kedua tu lah. Sebab secara dokumen ni satu je lah, satu keluarga saja. Tetapi secara hakikatnya kita kira lah kok lepas ni memang sah sungguh. So kita reserve lah. Kita reserve yang bahagian isteri kedua tu dan anak-anak dia tu kita reserve. Sebab kita nak duit yang bahagian kita tu. Kita jangan makan pula yang bahagian isteri kedua tu sebab mungkin dia sah. Cuma dia lambat sangat nak bertindak. Macam tu. Sebab dia tak boleh menafikan hak kita pula. Kita bukan nak makan hak dia. Tidak, dia jadi tak bergerak. Susah juga. Saya cadangkan macam tu. Yalah, nak macam mana. Sebab saya pun kena tengok bahagian yang isteri pertama ada masalah dia juga. Itu kahwin tak daftar. Ada yang saya handle cerai yang tak daftar. Dia bercerai di contohnya di Naratiwat. Perceraian itu tidak didaftarkan. Kemudian beberapa tahun selepas itu, 10 tahun selepas itu, si suami ni mati. Maka anak-anak pun cakap, pergi ke pesaka kecil. Dia kata, si mati meninggalkan anak-anak lah. Meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak lelaki. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, isteri tu dia sudah bercerai semasa hidup. So dia tunjuk dekat pegawai pesaka kecil perceraian daripada Majlis Agama Islam Naratiwat. So pegawai pesaka kata tak boleh. Kita tak boleh sahkan perceraian ini. Bagi kita dia ni masih lagi berkahwin. So isteri masih lagi dapat 1/8. Macam tu lah lebih kurang. So saya tak boleh. So sila bawa pengesahan perceraian ni ke Mahkamah Syariah terdahulu untuk disahkan dan untuk didaftarkan perceraian. Barulah kita boleh bahagikan di pesaka kecil. So dia hanya melantik pemohon itu sebagai pentadbir. Kemudian barulah, sebab pesaka kecil tu dia buat dengan pihak lain, tak jumpa saya lagi. Biasalah kan, pesaka kecil mudah je. Pesaka kecil ni barang je apa susahnya. So kadang-kadang ramai yang buat sendiri je. So bila ada masalah tu baru jumpa peguam. So bila jumpa saya pohon untuk pohon untuk mendaftarkan perceraian. So saya tengok kat situ perceraian yang disahkan oleh Majlis Agama Islam Naratiwat tu, dia memang pelik sikit. Dia memang pelik sebab dia kata pemohon memohon untuk bercerai secara ta'liq, secara khuluk, berdasarkan lafaz ta'liq. Bercerai secara khuluk secara lafaz ta'liq. Dia tak ada alasan penghakiman, tapi dia ada nota. Dia ada nota. Jadi perceraian itu berlaku kerana ta'liq.
yang mana si suami itu melafazkan taklid lepas dia kahwin di Malaysia ni. Di Malaysia ni lepas sah-sah senyum aja tu, berdoa, kemudian si suami akan lafaz taklid dan sign barang taklid itulah. Suka tak suka pun kena buat kan, sebab nak jaga masalah si isteri. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya 3 bulan komariah berturut-turut sedangkan dia taatkan saya, dan dia mengadu ni mana-mana mahkamah syariah dan membayar bagi pihak saya sebanyak RM1, setengah tempat tu dia kata sebanyak RM10, maka dan itu sekiranya disahkan, maka tercerailah isteri saya dengan khuluk. Khuluk tu makna tebus talak. Jadi seolah-olah RM1 ataupun RM10 tadi adalah menjadi tebus talak. Macam itulah dia punya lafaz tu lebih kurang. Sirah dia tu saya tak ingat lah, dia punya harfin biharfin. Jadi dia bawa benda tu ke Majlis Agama Islam Narati Wak, contohlah Patani pun boleh juga sebenarnya. So dia ada 4 tempat di Thailand tu. Jadi dia disahkan bercerai cara tu. Jadi apabila saya bawa ke Mahkamah Syariah KL untuk mengesahkan perceraian, hakim kata macam mana nak sahkan perceraian ini tidak sah. Perceraian ini tidak sah kerana lafaz itu menyebut dia mengadu di mana-mana mahkamah syariah. So hakim syar'i basuh pula saya. So mahkamah syariah tu apa definisinya? Adakah Majlis Agama Islam Narati Wak itu mahkamah syariah? Tentulah bukan. Sila rujuk kepada Seksyen 2, definisi bla 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 lah. Bukanlah. So bila bukan, maka tempat yang isteri mengadu tu bukan tempat yang ditaklidkan. So dia masih lagi tergantung sebelum comply dengan requirement yang ditaklid tadi. Jadi tidak bercerai. Jadi bila tidak bercerai, dapatlah dekat isteri tu 1/8, walaupun anak dia tak dah 10 tahun, dah berapa belah tahun tak jumpa mak dia ni, isteri. Sebab dia bila bercerai, dia duduk dengan suami, dia duduk dengan ayah dia tak duduk dengan mak dia. Mak dia selepas bercerai dengan si mati, dia kahwin dah sebenarnya. Dia kahwin dengan suami baru juga di Thailand. Dia tak perlukan pendaftaran lah, sebab dia tak perlu pendaftaran di Malaysia lah, sebab dia kahwin pun di Thailand. Dia dah ada suami, tapi terima lagi harta pusaka daripada suami yang meninggal. Dan sebab dia tak bercerai. Tak macam mana? Itu masalah. Masalah sebab memandai-mandai dan tidak pandai sebenarnya, cuma memandai-mandai. Dan akhirnya menjadi masalah lah. So apalah yang si isteri tu masalah dia lah. Dia macam mana pula dia nak settle. Tapi dah bercerai lah, cerai mati lah. Cerai mati lah, bukannya cerai hidup. So macam mana hubungan pula dengan suami dia yang sebenarnya dia kahwin berdasarkan cerai, tu yang salah tu. Isu dia lah, saya pun tak masuk campur. Sebab dia bukan klien saya. Saya klien ni ialah anak kepada si mati ni, bukan si isteri tu. So dapatlah dekat maknanya lepas tu saya dengan perintah perceraian yang tidak disahkan tadi tu, saya bawa pula ke dewan lain untuk pohon perintah faraid lah. Sebab besar kecil nak perintah faraid. So dah 2 dewan, dah 3 tempat jadi. Kan? Dewan untuk mengesahkan perceraian, Dewan 2 contohnya. Dewan untuk perintah faraid, Dewan 4 contohnya. So Dewan 4 dia kata okey lah, kalau dah sana kata perceraian tidak sah, so perintah faraidnya ialah isteri dapat 1/8, anak lelaki anak perempuan dapat 7/8, dibagi 2:1 lah. 2:1, mana 7/8 bahagi 3, ia akan jadi 24 dia punya asal masalah. Isteri akan dapat 3/24, anak perempuan dapat 7/24, anak lelaki dapat 14/24. Macam itulah, saya congak je tu. Contohlah, kes saya bukan macam tu, fakta dia lain sikit. Cuma saya nak bagi tahu benda tu. Kemudian dibawa pula ke pusaka kecil lah.
Sebab tadi kan pusaka kecil bagi perintah borang F saja. Pusaka kecil pula masuk pula borang P. Kemudian daftarlah nama pada geran tanah. So tengok berapa kali dah. Pusaka kecil kemudian pergi kepada pengesahan perceraian yang tak sah cerainya. Kemudian pergi pula perintah faraid. Kemudian pergi pula pusaka kecil borang P. Itulah lebih kurang. So sila daftar supaya isu ni tak timbul dan benda ni tidak menyusahkan waris-waris lah. Tidak menyusahkan waris-waris. Masa hidup dia sepatutlah faraid ni dia adalah cerminan masa hidup. Masa hidup kau buat tak kisah, sekarang waris kau yang suffer lah. Kena buat macam-macam benda. Kalau masa hidup kau settle, insya-Allah waris pun settle. Macam itulah lebih kurang. Dia tak selesaikan isu dia tu masa hidup. Dia bergaduh pergi bercerai dekat Thailand, dibiarkan macam tu. So itulah kenapa dibiarkan tu antara isu-isu yang banyak lah. Tapi kok mana pun dia kena settle lah. Itu saya cakap. Yang kahwin dua, poligami tadi pun dia kena settle lah, kena daftar lah. Bukan ke minta maaf lebih senang daripada minta izin. Bukan ke. Tak tahulah. So itu antara isu. Saya bercakap tentang isu lah. Saya bercakap tentang isu ni. Saya bercakap tentang isu sebab tajuk kita tentang isu. So saya jadi sedikit mengepek lah orang panggil. Dan nama pun isu. Ini satu lagi isu yang timbul, iaitu penama yang bukan waris. Penamaan ni banyak isu berlaku kepada contohnya dia panggil apa? EPF lah, KWSP. Sebab penama ni sebenarnya dia bukan penerima. Kalau penerima dia jadi hibah. So penama ni dia memang pentadbir apa-apa hal pun. Dia hanya menjadi pentadbir. So dia hendaklah membahagikan harta yang dia terima mengikut faraid. Tak payahlah nak pusing macam mana pusing pun. Engkau bukan pewaris mutlak. Macam itulah. Mudahnya. Kecuali ada buat hibah amanah dan sebagainya lah. Kalau sekadar penama, itu memang pentadbir. So yang menjadi isu contohnya penamaan, kalau penamaan EPF, kalau waris pun waris tak bagi ikut ikut faraid, itu maknanya waris tu tidak menjalankan tugas sebagai pentadbir lah. Yang lebih teruk ialah menamakan bukan waris sebagai penama. Dia tidak update penamaan. Contohnya dia kahwin, kemudian EPF tu dia letak nama isteri dia, kemudian dia bercerai semasa hidup. Bila dia bercerai semasa hidup, so penamaan tu jadi kepada bekas isteri. Dah mati kan, mati aksiden motor lah, contohnya lah. Mati aksiden, mati terkejut lah. Ingatkan esok nak pergi tukar nama. Malam tu dah aksiden, lepas ni aksiden. So EPF masih lagi nama bekas isteri, sedangkan bekas isteri ni dia bukanlah waris kepada si mati. Ini pun jadi isu, memang jadi isu besar. Waris pun jadi isu, tidak waris lagi lah jadi isu. Bekas isteri selalunya dia akan mengambil walaupun mungkin ada bekas isteri yang baik lah, tidak dinafikan, tetapi ia akan jadi banyak mengungkit lah. Dulu kau pun si mati ni pun banyak yang dia tak bayar nafkah aku. Dulu semua aku tanggung. Anak masuk tadika aku tanggung, bil Mexis aku tanggung, bil Astro aku tanggung. Dia mula-mula untuk mengungkit semua benda. Yang member tu dah mati dah, masih hidup tak mengungkit. Even kalau dia tak bayar nafkah pun sila tuntut dan sila dapatkan perintah nafkah tu. So bila ada perintah, kalau yang tu mati boleh tuntut lah, sebab sudah pun ada perintah tu. Bila tak ada perintah, dia akan jadi kau cakap seorang je lah. Walaupun mungkin betul, tapi tak boleh lah. Sebab orang dalam kubur tu takkan nak bangun nak defend diri dia. Tak boleh nak defend dah. Sebab waris-waris dia sebelah sini. Contohnya sini pun dia dah ada isteri yang baru, dah ada anak-anak, contohnya si Balu. Jadilah janda lawan Balu, Balu lawan janda. Dia kata itu semua harta pusaka untuk kami lah, sebab kami ni adalah waris-waris si mati. Contohnya. So
banyak tak banyak kes tu data tu isu-isu lain, tapi benda tu boleh berlaku sebab penamaan tu tidak dikemaskini. Apa, balu lawan janda ataupun berlakulah apa-apa, so dia akan jadi susah juga benda tu. Dia akan jadi susah kerana masing-masing berebut dan mengambil kesempatan lah. Nak adalah yang bagus tu sebenarnya. Kalau lah bekas isteri tu bagus, dia gentleman je lah. Dia tak dapat apa-apa pun dia bagilah. Dia bagi je lah. Dia ambil upah sikit-sikit ke tak apalah. Tapi banyak juga yang cuba ataupun mengambil kesempatan lah. So dia kena ingat lah. Dia kena ingat penama ni dia bukan pemilik mutlak. Dia kena bahagikan mengikut faraid. Kalau dia bukan waris, dia tak dapat apa-apa kecuali dia boleh tuntut kos ataupun upah dia sebagai pentadbir tadi. Upah dia tak lebih daripada 5% lah. Okey apa? Kan? Aku yang dipercayai oleh si mati, walaupun aku bekas isteri dia. So tak apalah, aku keluarkan, aku ambil upah dan aku bagi je lah. Tahulah betul, tapi payahlah nak betul macam tu. So kena update lah, kena update. Daripada letak penama bekas isteri, lebih baik letak penama orang mati. Dia meletakkan nama ayah dia sebab masa dia buka EPF tu dia tak kahwin lagi. Lepas tu ayah dia mati tapi dia tak update. Tak apa macam tu. Kan, sebab penama tu dah mati. So dia kira macam tak ada penama lah. So bolehlah buat surat kuasa mentadbir. Ini surat kuasa mentadbir mu tak laku bila ada penama, dapat kat penama. So kena update lah. Ini penerima hibah meninggal sebelum pemberi hibah. Ini pun kena ingat apabila hibah itu dibuat. Hibah itu berlaku semasa hidup. Dia bukannya hibah itu kesannya selepas mati. Kalau selepas mati kita tak bagi hibah. Kalau memberi kesan selepas mati itu dipanggil wasiat. Hibah ni, apa-apa hibah sekalipun, dia adalah pemberian semasa hidup. So apabila bagi hibah, harta itu sudah menjadi harta penerima hibah semasa hidup. Bukan selepas mati, semasa hidup. Hibah apa sekalipun, walaupun nama tak tukar pada geran tanah dan sebagainya, isu lain. So apabila dah bagi hibah, penerima hibah mati sebelum pemberi hibah, dia jadi pusaka penerima hibah lah. Dan kau dah hibah. Tapi ramai awak tak tahu je, dia nak bagi hibah, tapi kalau mati penerima hibah, dia tak nak kira pusaka. Dia boleh kalau dia buat macam tu, dia kena buat hibah dengan syarat rukbah dan ada cara dia. Tapi dia tak buat pun hibah dengan syarat rukbah. Dia buat hibah tu hibah mutlak. Sebab apa tak buat hibah dengan syarat rukbah? Sebab dia tak reti. Lepas tu dia tak ambil, tak hire pun pihak-pihak yang reti sebab dia tak nak bayar duit. Dia kedekut lah bahasa kasarnya. Jadi dia kata dia hibah. Tapi kalau sana mati, tak jadi pusaka sana. Kalau tak nak jadi pusaka sana, buatlah betul-betul mengikut cara yang betul. Dia ada cara yang betul tu. Bukannya kau main suka-suka hati macam tu je. So bila dia buat suka-suka hati, kemudian tak jadi, lepas tu dia mulalah, sistem ni macam tu, macam ni. Jadi buat betul-betul lah. Kalau bagi hibah, kita kena faham, bila kita menghibahkan sesuatu, kesannya harta tu memang dah bagi pada penerima hibah masa penerima hibah hidup. So kalau penerima hibah mati, jadi pusaka dia lah. Itulah hibah. Kemudian kalau nak syarat-syarat lain, nak return, kata kita panggil apa, dengan syarat rukbah, dikembalikan kepada pemberi hibah, dia ada cara dia. Kalau kamu tak reti, kamu kena hire lah, kena buat lah, kena buat betul-betul lah. Pergi ke maknanya melalui syarikat amanah ataupun buat dengan peguam-peguam yang pandai lah benda tu. Dia tak boleh. Dan benda tu menjadi banyak isu lah. Jadi banyak isu. Hibah bisyarti, hibah ma'asyarti. Kemudian dia ada dokumen-dokumen dia lah. Dia bukannya sekeping copy paste hibah yang dia beli, tak kira lah RM80 ke RM800 ke. Sebab tu dia bukan dokumen copy paste. Sebab
sebab dia ada benda tu, dia akad tu, dia apa, hurriyat ta'akud tu, dia ada benda yang diakadkan, mana akad yang pertama, mana akad yang kedua contohnya. So dia tidak semudah apa yang dia faham macam tu je. Dia tak boleh macam tu. Sebab hibah ni memang dah bagi masa hidup. So kesan dia memang macam tu. Kesannya kalau penerima mati, jadi pusaka penerima. Itu kesan, itu asal dia. Asal hibah. Yang lain-lain tu dengan syarat-syarat tu, dia ada pula cara dia. Dia tidak semudah. Tak apalah, kita tak payah tukar nama, kita bagi hibah. So kalau dia mati dulu, bagi kembali ke aku. Kalau aku mati, ada apa kat dia. So tak payah tukar nama. Lepas tu pergi dapat pengesahan hibah. Masa buat pengesahan hibah, semua pihak setuju. Setuju lah, sebab dia tidak bertikai. Walhal mahkamah bukan tempat untuk rubber stamp. Kalau dah setuju, kau tak payahlah buat pengesahan hibah dengan mahkamah syariah. Kau laksanakanlah benda tu. Macam mana laksanakan? Dia adalah cara dia nak laksanakan tu. Kau tak nak laksanakan tu, mesti ada something yang hidden tu. Sebab mahkamah adalah tempat untuk diselesaikan urusan apabila berlakunya pertikaian. Mahkamah bukannya tempat untuk pihak-pihak pergi endorse dokumen rubber stamp. Mahkamah juga bukan tempat untuk pihak-pihak berbincang. Apa itu rukun hibah, apa itu syarat hibah. Itu akademik di universiti, bukan mahkamah. Mahkamah bukan kerja macam tu. Mahkamah tengok ada bertikai ke tak. Tak payah datang. Nak bincang bahasa itu bincang di universiti, bukan bincangnya di mahkamah. Nak bincang sama ada tokoh ini adalah pejuang kemerdekaan ataupun dia komunis. Bukan mahkamah yang decide benda tu. Itu akademik. Itu contohnya. Dia mahkamah adalah tempat untuk menyelesaikan isu pertikaian. Itu pendapat saya lah, setuju tak setuju pun. Tapi saya ada di saya punya authority lah. Mana ada hujahan lah. So kalau nak buat benda ni, nak buat hibah, pastikan kena faham betul-betul. Dan kalau nak buat dengan syarat tu, pastikan buat betul-betul. Bukannya copy paste yang tak apa-apa. Sebab kesan dia akan jadi banyak. Bukan sebagaimana yang dikehendaki lah. Kekurangan dokumen bagi kematian berlapis. Isu kematian berlapis selalunya dia menjadi sukar untuk kita settlekan kes-kes kematian berlapis ni kerana kita kekurangan dokumen lah. Si mati meninggalkan anak lah. Kemudian anak tu pula mati meninggalkan isteri. Isteri tu dah jadi menantu kepada si mati satu. Selalunya isteri ni dia dah keluar lah. Mana dia keluar daripada keluarga tu lah. Sebab dia hanya menantu daripada yang asal tu. Dia pun mungkin dah kahwin dengan suami baru apa semua. Lepas tu barulah nak buat permohonan pusaka untuk yang si mati satu tadi. Yang sudah pun berlapis. Yang ayah dia mati, anak pula mati. So kita kata kita naklah pula dokumen isteri kepada si mati dua. Oh, itu bukan keluarga kami. Bukan keluarga kami. Keluarga kamu lah juga, sebab dia kahwin dengan abang kamu. Dia panggil sebab mempusakai secara perkahwinan. Memanglah bukan darah daging. Oh, itu kita tahu dia pergi ke mana. Tak tahu itulah kena ambil tahu juga. Macam tu, sebab dapat juga dekat dia. Tapi ini harta ayah saya. Memanglah ayah kamu mati dapat kat abang kamu. Abang kamu pula mati dapatlah kat isteri dia. Itu bekas kakak ipar kamu. Yang kakak ipar tu yang selalunya susah nak cari tu. Sebab dibiarkan banyak sangat lapisan tu. Jadi tak nak kena cari juga. Kalau tidak, dia akan jadi banyak isu lah. Kalau nak kata mafkut ke, nak kata apa ke, dia ada cara-cara dia pula. Jadi benda ni ramai yang melengah-lengahkan sebab kubur masih merah lah apalah. Jadi kesan dia tu menyebabkan rumit untuk diselesaikan lah. Itu contoh kekurangan dokumen. Walaupun boleh diusahakan lah. Panjang lah kalau saya nak cerita pula. Tapi saya nak cerita isu tu. Isu seterusnya ialah senarai waris yang tidak tepat pada lampiran geran probit atau surat kuasa mentadbir.
Sebab di Mahkamah Tinggi permohonan geran probate 32 NCVC ataupun geran surat kuasa mentadbir 31 NCVC, dia tiada satu peraturan khusus yang mengatakan mesti diexhibitkan perintah faraid. Tak ada. Dia cuma mesti ada senarai waris. Kalau kita bagi perintah faraid tapi kalau kita tak buat senarai waris pun dia reject. Saya tak nak perintah faraid, saya nak senarai waris. Awak kena isi balik perintah faraid itu buat dalam bentuk format senarai waris. Macam tu. So kita kena filekan berasingan senarai waris tu. Walaupun kita dah exhibit perintah faraid. Tapi kalau kita filekan senarai waris, tak ada pemerintah faraid pun boleh juga sebenarnya. Kalaulah pegawai mahkamah, pegawai kehakiman itu sudah berpuas hati terhadap presentation yang dibuat. Dia kira adanya senarai waris, maka dokumen dan surat cara adalah sempurna. Dia bukannya nakkan perintah faraid. So terdapat juga beberapa kes yang mana senarai waris itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. So bila kita nak memperbetulkan yang tidak tepat tu, maknanya sudah pun berlaku pergaduhan di antara waris. Pernah saya tengok kes senarai waris adalah di Kampung Baru, tempat yang sensitif. Si mati meninggalkan isteri dan dua orang anak perempuan contohnya. Tak ada asabah, tapi itulah senarai waris. Dan itulah yang difahamkan di Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi bagilah geran surat kuasa mentadbir kepada isteri. So isteri pun kutiplah sewa, dan dia makan dia dengan anak dia dua orang perempuan. Sebab senarai waris begitu aja dia kata. Walhal ada lagi waris, iaitu adik-beradik kepada si mati. So bila mak dia mati, dia jumpa saya, si anak jumpa saya. So mak saya dah mati. So macam mana nak buat? Saya kata kita kena pohon geran surat kuasa mentadbir di Bonis Nan. So saya pun mana lagi dokumen, dia tak tahu apa ini aja dokumen yang ada. Saya kena buat carian file, saya kena dapatkan balik senarai waris. Saya tengok senarai waris ni silap lah puan. Sebab senarai waris ni sepatutnya ada adik-beradik kepada arwah ayah. Sebab harta ni harta arwah ayah. Baru dia kata, patut pun bapa saudara saya dengan mak saudara saya tak ngam dengan arwah mak saya. Memanglah tak ngam, dah berpuluh tahun mak kau ambil duit sewa, tak bagi dekat dia orang. Sedangkan dia orang adalah waris yang sobah. Jadi saya nak minta dia pergi perbetulkan balik. Kita akan buat pindaan senarai waris. Sebab puan yang jumpa saya tu dia orang baik. Dia pun tak nak makan harta batin, tapi dia tak sanggup nak jumpa pak saudara dengan mak saudara dia. Sebab dah bergaduh tahap tinggi antara mak saudara dengan bapa saudara dengan arwah mak dia tu sendiri. Dia pun dah tak sanggup nak pergi jumpa lah. Walau nak pergi jumpa untuk memperbetulkan, bukan nak pergi jumpa untuk sambung gaduh. Tapi dah sebab gaduh tu dah puluhan tahun. Jadi saya tak tahu, sebab itulah di setengah-setengah tempat di Penang contohnya memang digunakan kuasa budi bicara, tak boleh bagi geran surat kuasa mentadbir sekiranya tidak ada perintah faraid. Tapi tak semua mahkamah tinggi buat macam tu lah. Tak semua. Sebab benda tu bergantung pada budi bicara sahaja. Setengah-setengah tempat di KL sekarang kalau lah berlapis, dia memang nak perintah faraid. Tapi kalau selapis, tak. Tapi kalau benda obvious, kena faham lah juga. Kalau sudah senarai itu semua perempuan takkanlah kau lulus juga. Tapi tak tahulah sebab kadang-kadang pegawai pun bukannya Islam pun. Kan, dekat 31 NCVC kan, ada juga pegawai yang non-Muslim. So dia just tengok dokumen apa yang dipresent. Sebenarnya tu nak kata salah siapa pun susah. Nak kata salah mak dia ke, nak kata salah lawyer itu ke, nak kata salah mahkamah ke. Kita bukan nak mencari salah, kita nak buat pembetulan benda tu. Nak buat pembetulan pun susah. Sampai sekarang pun dia tak come back kepada saya lah. Saya pun malah lah nak mencari apa. Bukan malah pun, kita banyak kerja lain lagi. Cari dia lain lah, dia punya yuran dia tu. Kalau nak mudah-mudah ialah kita sekadar konsult sahaja. So saya ingat itu saja untuk malam ni. Saya ada sikit lagi.
tentang masa hadapan pusaka Islam ni. Tapi saya sambung pada minggu hadapan. Saya pun tak apa sihat. Suara pun dah jadi betul-betul seksi suara. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kelemahan saya. Mohon maaf atas kekurangan. So kita ada soalan ke? Kalau dia buat 14A di pejabat tanah, adakah perlu juga buat hibah? Kalau dia buat 14A dia tak buat hibah, so dia tak boleh nak tarik balik. Kesan dia tak boleh nak tarik balik sebab 14A itu bukan hibah. Kalau dia nak hibah, dia buat hibah lah. Dia buat dokumen induknya ialah hibah. 14A itu adalah dokumen pelaksanaan terhadap dokumen induk. Sebab kalau dia bapa, dia bagi dekat anak secara hibah, dia boleh tarik balik walaupun barang 14A sudah pun didaftarkan tanah anak. So dia boleh tarik balik dengan menggunakan hibah dia itu tadi. Di mahkamah syariah memohon suatu permohonan untuk menarik balik hibah. Kalau dia bagi 14A tanpa hibah, dia tak boleh tarik balik lah. Sebab nak tarik balik apanya. Kemudian dia pun pergi mahkamah syariah. Dia kata saya dah bagi 14A, 14A itulah hibah. So benda tu ada mahkamah syariah kata 14A itu sebagai hibah lah. Dia mungkin kesian dekat plaintiff. Tapi sebenarnya kalau dibahaskan 14A itu bukan hibah lah. Mana ijab, mana qabulnya. Kasih sayang itu ditafsirkan sebagai hibah. Tak, kasih sayang tak. Benda nak hibah macam mana? Benda tu dokumen daripada British, dokumen daripada Australia. Dia Torrent system. Bagi saya 14A itu bukan hibah lah. Jawapan dia ialah perlu juga buat hibah kerana banyak manfaat daripada hibah. Hibah ini akan mengeratkan silaturahim. Hibah ini akan menyebabkan timbulnya kasih sayang. Sebab bila kita buat hibah, kita buat majlis hibah. So dia ada ijab dan qabul. 14A tak ada ijab qabul pun. Yalah dia pergi sign depan apa tu semua tu, tapi dia bukan ijab qabul yang majlis hibah tu. Kita nak adanya spirit ataupun adanya roh hibah tu. So bagi saya perlu, sebab 14A dia bukan dokumen induk dalam hibah, dia hanya dokumen tambahan. Dokumen induk dia adalah hibah tu lah. Sama ada deklarasi hibah, surat pengisytiharan hibah, surat ikatan hibah, apa nama sekalipun, yang penting adanya majlis hibah dan didokumenkan sebagai satu dokumen hibah. Memanglah ada hakim, ijtihad hakim kan. Dia kata 14A itu hibah, tak apalah, itu ijtihad dia, kita ijtihad kita. Bagi saya tidaklah. Kena berhujah lagi lah. Kalau nak kes ni di Perak ni, buat je lah. Saya makan ke apa. So tak apa, pendapat saya tak semestinya betul 100%, tak ada masalah pun. Dan nama pun dan nama pun kelas saya kan. Saya bagi aja pendapat saya. Tak setuju dengan saya pun tak jadi masalah. Dan benda tu benda ijtihad lah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Kita tutup untuk memberkati majlis kita. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bila taufik wal hidayah, wassalam.